di Nabi SAW. Alim satu hal, beramal satu hal. Jadi amalan itulah yang penting bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, alim bukan mesti ulama. Alim ni kita alim lah ni. Nah, kita ni alim lah. Banding dengan orang yang tak tahu, kita alim lah. Kerana alim ni bukan makna orang bijak pandai. Alim ni orang yang tahu sesuatu perkara. Dan kita tahu dah. Tak, sembahyang wajib, finance tu haram. Tak, berzina haram, minum arak haram. Nah, kita tahu. Maknanya kita alim dalam bab tu. Nah, baik. Maka martabat kalau kita beramal dengan keadaan ikhlas, martabatnya tinggi sekali. Sabda Nabi SAW, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala ummati. Artinya kelebihan orang yang alim atas orang yang ibadat yang tiada alim itu seperti kelebihanku atas umatku. Bandingkan Nabi dengan umat, oh jauh lah bandingan. Nabi nak banding dengan umat, nak lebihlah Nabi. Maka begitulah Nabi kata bandingan orang alim dengan orang ibadat. Mana ahli pok lebar. Pok lebar ni orang bang lagi halus surah mayang. Tapi tak tahu. Kurang kalau tahu. Nak, sepuh benar lagi. Tu orang lebar. Lebar tahun sekali. Nampak? Alim lain. Alim ni dia belajar pula ilmu agama sehingga banyak ilmu dalam dadanya. Maka lebihlah orang alim daripada orang lebar saja. Nampak? Lepas tu jangan memada kita dengan ibadat. Tapi belajarlah. Jangan berasa banyak dengan sedikit ilmu yang ada. Jangan banyak dah. Aku seminggu 3 malam dah aku kuliah. Banyak benda 3 malam seminggu. Orang lain 14 hutir sehari ngaji. 14 hutir kitab sehari. Banyak benda kita. Dan murad ni dikendaki dengan alim pada zaman Nabi itu, yang alim yang mengamalkan ilmu dengan tulus ikhlas. Dengan dalil sabda Nabi pula, al-ulama warasatul anbiya. Artinya ulama itu mewaris mereka itu akan anbiya. Baik. Itulah 4 perkara yang sangat penting yang patut kita ingat dulu, kini dan selamanya. Nombor 1 iman. Nombor 2 ilmu. Nombor 3 amal. Nombor 4 ikhlas. Sapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman. Maknanya kalau ilmu tanpa iman lah dia apa kok? Macam orang kafir, ilmu hebat. Siapa doktor falsafah universiti beri ke dia. Nah, macam Charles Darwin, orang hebat lah, pemikir agung. Dah, profesor tu, profesor madya, profesor diraja. Nah, tapi dah semayang tak beriman. Nah, tak guna sekepeng. Nah, iman nombor 1. Kemudian ilmu, batu belajar. Belajar. Batu Nabi ajar mau sahabat-sahabat. Cuma cara Nabi ngajar dak macam kita ada kitab. Nabi turun 1 ayat, kupul lepas mayang kabul ayat ni. Nah, sekarang turun pula 1 ayat subuh, Nabi kabul lepas subuh. Gitulah cara. Akhirnya semua hukum dapat pada sahabat. Kemudian didetailkan oleh ulama-ulama, dibuat suku. Nah, zaman Nabi dia dah tak ada bab macam ni. Bab bersuci, bab wuduk ni 2 ulang. Habis bab wuduk, bab tayamum pula. Zaman Nabi ikut ayat turun. Berselerok sekali. Nah, jadi siapa bab yang kedua dibuat bab akan ilmu-ilmu agama, buat bab. Di antara buku yang pertama, di antaralah yang buat bab suku-suku, taharah dulu, tayamum kemudian, bab haid kemudian bab azan, baru bab sembahyang, iaitu kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Maliki buat. Nah, pada abad kedua Hijrah ada bab, senang tengok. Benda yang sama. Benda yang sama. Cuma zaman Nabi tak ada kitab. Turun 1 ayat bab wuduk, cerita lalu bab wuduk. Apa yang membatalkan wuduk. Minggu depan turun pula ayat bab puasa, cerita bab puasa. Macam kita sekarang ikut bab kita dah. Nak bab puasa lagi 3 bulan tak habis, 3 bulan bab puasa. Nah, dia gitu. Benda sama saja. Sama saja. Ilmu yang sama. Datang daripada 2 sumber yang utama, Quran dan hadis. Baik. Kemudian daripada berilmu dia kena beramal. Tahu dah haram, retak juga. Ini tak beramal. Berilmu yang tidak beramal lagu mana yang dicela syarak? Iaitu perkara-perkara yang wajib tidak dikerjakan walaupun telah tahu wajib.
Perkara-perkara yang haram masih dibuat walaupun tahu haram. Adapun perkara-perkara sunat yang banyak telah diketahui masih belum kita amalkan, tidak dicela syarak. Itu tak masuk. Itu faham baik pula tu nak kata berilmu tapi tak beramal. Lagu mana? Tahu dah barang wajib, puasa wajib, dah puasa. Tahu dah maknanya semayang itu wajib, tahu pandai. Hadis tu hadis ni tak semayang. Itulah ada ilmu tak beramal yang dicela syarak. Tahu dah benda ni haram, buat juga. Ada pun benda-benda sunat. Maka kalau kita tahu dah pun, kalau kita tak beramal, tidak dicela syarak, cuma luput fadilat dia panggil. Umpama kita dengar lama dah kelebihan solat tahajud, tapi masih belum mampu bangun tahajud, tidaklah dicela syarak, tak berdosa. Tapi kita rugi dah. Tahu lama dah kelebihan semayang apa benda ni, istikharah umpamanya, ataupun semayang tasbih, tapi masih belum start lagi semayang tasbih, dia tak panggil berdosa lagi. Ataupun ilmu yang telah diketahui tapi belum sampai masa berbuat, tak haram kita tak buat. Seperti ilmu tentang tayamum, 20 tahun dah ngaji, tapi bersekali tak tayamum ni, dah apa? Dah ada air semua, tak dicela, tak beramal dengan sebab tak sampai masa lagi. Jadi hadisnya Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini mewarisi mereka itu akan anbiya, akan nabi-nabi. Maknanya mewaris mereka itu ulama akan anbiya itu, iaitu mewaris pada ilmu dengan baik mereka itu akan agama. Dan tiada dikata mewaris mereka itu akan anbiya melainkan pada ulama yang mengamalkan ilmu dengan tulus ikhlas. Jadi yang sahihnya memang ulama-ulama mereka mewarisi para nabi. Maksud mewarisi ini kerana nabi-nabi tidak meninggalkan harta emas dan perak. Nabi-nabi tidak meninggalkan emas dan perak bila mati, bila wafat. Mereka meninggalkan ilmu. Nampak? Dalam hadis kata innama warasal ilma, sesungguhnya nabi-nabi itu warasul ilma, mereka meninggalkan ilmu. Nampak? Maka barang siapa yang mengambil ilmu para nabi ni, ulama lah ambil. Jadi orang yang ambil ilmu nabi, dalam dada dia pula sifat ulama lah. Mereka lah waris sebenarnya. Kerana orang makan saka ni orang panggil waris kan. Tu kinayah cakap, Nabi bijak cakap. Cakap kinayah dipanggil, sindir cakap. Dia ada isti'arah di dalam tu. Ada balarah yang begitu sempurna. Maksudnya, kalau anak ni, bila ayah mati, anak pula terima. Orang lain tak terima, anak terima. Anak tu waris lah. Tapi hak terima saka Nabi ni ulama. Pasal apa? Dia mewarisi ilmu Nabi. Jadi orang yang ambil benda lepas pada orang mati, tuang dia mati, benda tu ambil ke dia pula, orang panggil waris lah. Sindir cakap ni waris lah. Lepas tu ada pula seorang pemimpin kata bukan, ulama bukan pewaris Nabi. Dia tu selesaikan lah tu. Saya mabuk pay dengar orang dia. Kita dengar hadis Nabi, kata waris ulama, waris Nabi. Dia mari pula kata tak pula. Macam-macam hal. Ada pun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmu, iaitu seperti keldai, seperti firman Allah Ta'ala, pada yang mengetahui tiada mengamalkan ilmunya. Kama sadil himariyah milu asfara. Artinya alim itu seperti keldai menanggung ia atas belakangnya kitab yang besar-besar, padahal tiada mengetahui orang ia barang yang di dalamnya. Dan hanya saja diketahuinya itu berat juga. Keldai suruh pikul kitab, dia tak tahu benda kitab fiqh ke kitab tafsir, yang dia tahu berat menang. Maka itulah Allah Ta'ala cela orang yang alim belajar saja ilmu agama bukan untuk diamalkan. Macam keldai lah. Macam keldai. Itu tak beramal baru. Tuhan kata keldai. Dia alim tak beramal. Dia tahu semayang wajib, tak semayang. Tahu puasa tu wajib, tak puasa. Tahu zakat tu wajib, tak zakat. Dia tahu maknanya orang perempuan tu wajib tutup aurat, anak bini tak tutup aurat. Dia ustaz. Itulah alim. Dia panggil alim himar. Nampak? Ada pun alim yang guna ilmunya untuk lawang pula agama Allah. Itu bukan himar. Hak tu anjing.
najis mughalladah tu